bawahan mengatakan bahawa di Kedah 50-50 keadaan. Ditambah pula dengan kes Sanusi, sekarang ini dah tilt kepada Pakatan Harapan Kerajaan Perpaduan. Sekarang ini tilt, berkemungkinan PHBN boleh menang kat Kedah, PAS akan tumbang. Setelah serangan bertubi-tubi, kenyataan terkini, dapatan terkini, PAS akan tumbang kepada PHBN. So, kena terima kenyataan bahawa fulus tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Terima kasih kepada yang menonton saya pada hari ini. Satu rancangan khas di mana wawancara sepanjang pilihan raya negeri ini saya akan lakukan bersama saya Iswardi Morni, insyaAllah di channel kita Iswardi Morni Official, di YouTube, Facebook, di TikTok kita dan juga mungkin channel-channel yang lain, di mana kita akan bersama dengan calon-calon daripada Pakatan Harapan, insyaAllah calon daripada tempat lain. Suara saya pun dah hilang tuan-tuan, belum start berkempen pun suara kita dah hilang. Alhamdulillah. So untuk makluman tuan-tuan dan puan, hari ini saya bersama dengan Datuk Seri Aminuddin. Ya Allah, diberi ke apa orang kata peluang untuk saya bersama dengan, saya kata bekas je lah, kita dah kira bekas lah kan, Menteri Besar Negeri Sembilan yang bersama dengan pada Parti Keadilan Rakyat Pakatan Harapan memerintah selama 5 tahun daripada 2018 sehingga 2023 sebelum dibubarkan baru-baru ini. Apa khabar? Alhamdulillah, terima kasih Iswadi. Beliau juga dikenali jauh. Ya. Beliau juga dikenali sebagai Tok Min panggilan mesranya Tok Min. Iswadi datang daripada jauh daripada Sarawak tapi dia duduk KL. Ya. Terima kasih datang. Saya hari ini berada di Kuala Pilah. Rakaman ini dia buat di Kuala Pilah. Ya, Kuala Pilah, betul. Okay. Jadi banyak sebenarnya yang kita nak bincang, nak cerita ni YB. Ya. Dan kalau kita nak kupas dalam tempoh setengah jam, 40 minit ni mungkin dia unfair sebenarnya. Tetapi nak tak nak kita nak kena rungkai juga ni. Ya. Kita nak tahu juga. Baik, saya bermula dengan yang pertama dahululah. Setelah memerintah pada tahun 2018, ya. Kita dapati bahawa kita terus masuk fasa, ialah kita kerajaan tumbang dan sebagainya, tetapi Negeri Sembilan kekal. So, pada masa itu berlaku PKP. Jadi, antara negeri yang saya tak berapa dengar daripada, bukan kata tak ada masalah itu memang ada. Tetapi tak berapa nampak dia punya kesan dia terlalu besar dalam Negeri Sembilan. Mungkin YB boleh cerita apa yang dilakukan pada waktu itu. Silakan. Okey, kita sedia maklum bahawa kerajaan negeri ditubuhkan 2018. 2019 di penghujungnya 2020 itu dah bermula PKP dan kita sedia maklum 2 tahun kita dalam PKP. Bukan tak nampak, bukan tak dengar Negeri Sembilan antara negeri yang bilangan mereka yang terkena COVID antara yang tertinggi. Kita biasanya nombor 3. Nombor 4, nombor 3, nombor 4, nombor 3, pernah nombor 1, pernah nombor 2. Jadi sebenarnya kita adalah antara negeri yang terkesan. Kalau bilangan penduduknya 1.1 juta, tetapi bilangan yang terkena itu menyebabkan kita, persentage kita antara yang tertinggi juga ketika itu, dan bilangan yang kena juga antara yang tinggi. Jadi tak ada, bukan kata tak ada dalam keadaan normal, tak. Kita antara negeri yang terkesan teruk dan kita antara negeri yang pertama punya pusat kuarantin yang pertama di Malaysia, iaitu dinilai. Ketika itu mereka yang baru balik luar negara akan dikuarantin, dinilai. Jadi kita antara negeri yang pertama ada pusat kuarantin. Jadi kita sebenarnya antara negeri yang ke hadapan ketika itu, dan kita juga antara negeri yang punya pusat kuarantin yang banyak, dan kita juga antara negeri yang bilangan pusat kuarantinnya banyak dan di manage dengan baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Balik kepada cerita bantuan PKP tu, kita nampaklah bahawa banyak kerajaan negeri spend. Berapa banyak yang spend masa PKP? Kita sedia maklum bahawa kita buat bajet tambahan untuk masalah PKP ni. Kerana kita fikirkan bahawa tentang mereka yang terkesan dengan COVID-19. Kita bantu e-hailing,
kita bantu peniaga-peniaga kecil, kita bantu mereka dengan bakul makanan yang banyak di setiap don, supaya tak tertinggal mereka yang terkesan. Yang terkesan terkena COVID, kita hantar bantuan daripada segi bantuan makanan, bantuan harian. Apabila mereka terkena COVID, kerajaan negeri akan dimaklumkan ataupun kerajaan negeri akan dimaklumkan oleh pejabat daerah, memaklumkan bahawa berapa bilangan mana isi rumah yang perlu kita kunjungi untuk bantu bekalan makanan sampai ke rumah mereka. Dan ini antara yang kita lakukan. Yang kedua, yang siapa juga yang meninggal disebabkan COVID, kita juga bagi bantuan RM1,000 dan banyak lagi bantuan-bantuan mengenai COVID yang kita telah sampaikan. Dan kita tadi yang saya katakan tadi, kita terpaksa mengadakan bajet tambahan bagi mengatasi masalah COVID ini. Okey, kita keluar daripada COVID tu, rasanya Negeri Sembilan ni berjaya, orang kata apa, bukanlah menangani tapi sekurang-kurangnya apa orang kata reduce the impact, mengurangkan impak tu, antaranya kerana bajet ataupun apa orang kata lebihan, bukan perbelanjaan tetapi reserve tunai yang ada. Mungkin YB boleh cerita sikit berkenaan dengan bagaimana reserve tunai setiap tahun dan apa formula yang YB gunakan untuk nak memastikan reserve tunai itu selalu bertambah. Kita mengambil alih 2018. 2018, 2019. 2019 kita telah mendapat kutipan hasil sebanyak 550 juta lebih. Jadi dengan adanya lebihan ketika itu sebanyak hampir 50 sampai 50 lebih 100 juta lebih. Kita ada lebihan ketika itu. Daripada 400 kita dapat 500. Lebihan itu kita gunakan ketika COVID untuk tempoh 2 tahun. 2021 dan 2020 dan 2021. Kita gunakan dengan penuh sungguh-sungguh. Kita gunakan hasil ada yang lebihan daripada tahun 2019 itu bagi membantu masyarakat yang terkena COVID. Sejarah membuktikan bahawa Negeri Sembilan adalah negeri yang pertama keluar daripada PKP. Betul. Negeri Sembilan negeri yang pertama keluar daripada fasa 4. Betul. Dan inilah bukti bahawa rakyat Negeri Sembilan memberikan kerjasama yang baik. Maklumat sampai kepada rakyat. Vaksinasi negara telah dapat kita selesaikan. Dos 1, dos 2 itu selesai. Dan alhamdulillah kita yang pertama keluar daripada fasa 4. Dan rakyat Negeri Sembilan ketika itu hanya boleh keluar di lingkungan kawasan negeri yang mana mereka mengunjungi pantai, mereka mengunjungi tempat-tempat peranginan yang dalam negeri. Itu pun dah seronok bagi rakyat merasa kemerdekaan daripada COVID-19. Negeri lain pun tak boleh. Negeri Sembilan tak boleh datang dan kita tak boleh pergi ke negeri mereka. Lain. Jadi tapi kita boleh berkunjung sesama kita. Jadi inilah rezeki yang Allah berikan kepada kerajaan negeri ketika itu. Apabila dapat meningkatkan pendapatan negeri, mereka mula berbelanja dalam sektor pelancongan dalam negeri dan akhirnya Negeri Sembilan lebih cepat pulih daripada terkesan dengan COVID dan sehingga gini. Saya nak tanya sikit YB berkenaan dengan tadi YB sebut dalam ceramah berkenaan dengan pemilikan tanah. Ya. Saya terkejut juga bila YB kata Negeri Sembilan antara negeri, bukan antara negeri, the only negeri, satu-satunya negeri sekarang ini menawarkan kepada penduduknya tukar leasehold kepada freehold. Untuk ulama, saya orang Sarawak tu, saya punya tanah 60 tahun je leasehold. Tu pun hari tu nak habis, bila kita tukar dia punya premium untuk kita bayar balik tanah tu puluhan ribu. So mungkin boleh cerita sikit inisiatif ni satu yang baru yang saya tak pernah dengar. Ini inisiatif yang kita dalam bajet dalam manifesto kerajaan negeri, dalam manifesto ketika itu sebelum kita menghadapi pilihan raya dalam 2018 kita mengatakan bahawa kerajaan negeri menawarkan kepada rakyat Negeri Sembilan jika kerajaan negeri dapat ditubuhkan oleh Kerajaan Pakatan Harapan ketika itu, kita ingin memastikan bahawa rakyat Negeri Sembilan yang duduk di tanah ataupun perumahan leasehold mendapat freehold kepada rumah-rumah mereka. Dan seterusnya apabila kita berjaya, kita bawa perkara tersebut ke dalam majlis fizikal negara yang saya
nyatakan, saya mohon kepada kerajaan persekutuan ketika itu adalah kerajaan Pakatan Harapan, dan mereka tidak ada halangan, dan kita telah laksanakan perkara ini, dan hari ini Negeri Sembilan antara satu-satunya, tak ada negeri lain, negeri yang satu-satunya boleh tukar daripada leasehold kepada freehold dengan syarat mereka adalah pengundi 2018, rumah mereka telah didirikan sejak 2018 ke bawah, maksud dia selepas tak boleh. Jadi ini yang kita lakukan sekarang, dan inilah antara yang kita buat. Kalau saya sekarang berada di rumah rakyat Serting, di rumah rakyat Senaling, di rumah rakyat Senaling, tadi saya katakan kepada penduduk, tolong usahakan, tolong mohon, kerana kalau rumah rakyat sebegini, premium ataupun premium yang dikenakan hanya RM500 untuk mereka menukar daripada leasehold kepada freehold. Jadi ini adalah merupakan satu tawaran yang saya rasa memberi manfaat kepada seluruh penduduk yang tinggal di kawasan leasehold untuk bertukar kepada freehold dengan kadar yang cukup munasabah, yang cukup berpatutan, dan saya rasa sebenarnya program ini hanya untuk bantu rakyat yang berada di Negeri Sembilan. Oh, terbaik YB, terbaik. Dalam pada kita sebut tanah tadi tu, saya juga terdengar tadi YB sebut tentang ada satu pengumuman yang dibuat oleh Perdana Menteri minggu lepas berkenaan dengan lebuh raya. Ya. Saya rasa di samping Selangor mempunyai lebuh raya yang banyak, the next one yang negeri yang antara mempunyai lebuh raya banyak adalah Negeri Sembilan sebenarnya. Ya. So mungkin YB boleh cerita sikit apa yang ditawarkan oleh Perdana Menteri, lebuh raya bagaimana, dan apa yang dia dapat bantu rakyat terutama di Pilah ni. Okey. Permohonan kita sedia maklum bahawa Kuala Pilah Jempol adalah merupakan kawasan yang akan jalannya akan jam pada hujung minggu. Ya. Cuma hujung minggu terutama Sabtu Ahad, Ya. Public holiday, ataupun waktu-waktu tertentu mereka akan terkesan dengan lalu lintas yang cukup lama, walaupun perjalanan itu tidak panjang, tetapi dia mengambil masa yang lama daripada Kuala Pilah nak sampai ke Seremban, jadi ataupun sebaliknya. Jadi ini akan memberi kesan khususnya kepada mereka yang tinggal di hujung Kuala Pilah, di Jempol, di Muazzam untuk datang ke kawasan Seremban ataupun nak ke jalan ke selatan Tanah Air. Jadi dengan adanya jajaran baru yang telah dipohon lama, lama dah mereka mohon, dan alhamdulillah kerajaan telah mengambil inisiatif untuk membuat keputusan akhir tentang jajaran baru laluan lebuh raya, atau saya dimaklumkan di Jempol itu hari adalah lebuh raya Madani, daripada Ulu Bendul ke Serting. Jadi laluan ini yang kita telah selesaikan, matlamat jajaran tersebut telah kita akhirkan, dan selepas ini pihak Kementerian Kerja Raya akan menilai kos lebih kurang untuk dibawa kepada Kementerian Kewangan dan juga kepada pihak Kerajaan Persekutuan untuk mendapatkan bajet, dan saya harap apabila Perdana Menteri mengumumkan bahawa itu adalah keperhatian utama beliau bagi memastikan matlamat pembinaan lebuh beraya ini dapat dilaksanakan. Pada minggu lepas ketika Perdana Menteri berjumpa dengan penduduk-penduduk di Felda Raja Alias. Oh, okey. Menarik sebab di samping lebuh raya ni, sebab lebuh raya ni juga yang akan meningkatkan ekonomi penduduk sebenarnya, di mana perdagangan itu boleh berlaku. Orang sebenarnya, sebab saya tengok ada yang kerja di KL tapi duduk di Seremban, di Nilai umpamanya kan. Jadi daripada segi lebuh raya tu akan menambahkan lagi pendapatan. Tapi saya tertarik dengan apa yang Menteri Besar Kedah pernah kata. Dia kata, dan hujah-hujah daripada pihak sebelah sana, dia kata Kedah ni tak boleh maju sebab tak ada port, tak ada airport dan sebagainya. Tapi saya berhujah di Negeri Sembilan pun tak ada port, di Negeri Sembilan pun tak ada airport. Tapi bagaimana Negeri Sembilan ni boleh memajukan diri, memajukan ekonomi, kaedah pentadbiran bagaimana yang dilakukan? Okey, kalau kita lihat Negeri Sembilan, kalau nak kata dipinggirkan itu tidak. Nak kata dianaktirikan pun rasanya tidaklah.
Tapi cuma keistimewaan itu tidak ada di Negeri Sembilan. Kalau kita di Pantai Timur, kita ada koridor Pantai Timur. Kita ada koridor Pantai Timur melibatkan Kelantan, Terengganu dan juga Pahang. Kalau di utara, Perlis, Kedah dan juga Pulau Pinang dan Perak dalam koridor utara. Kalau kita di Johor, kita ada koridor Iskandar. Tetapi kalau kita di Melaka dan Negeri Sembilan, kita tidak ada koridor. Di antara negeri yang saya rasa bagaimana tidak ada dalam koridor. Yang sepatutnya diberi keutamaan juga bagi memastikan kita dapat peruntukan-peruntukan tahunan. Dan tapi kita melihat bahawa tak ada pelabuhan, kita tidak ada lapangan terbang. Sama ada besar kecil, tak ada. Negeri Sembilan antara negeri yang tak ada lapangan terbang, kecil kau besar kau tak ada. Dulu adalah orang cadang nak buat lapangan terbang di tempat tertentu, tetapi tak menjadi kenyataan. Tak apa, tapi itu bukan perkara mustahil untuk kita terus bangunkan negeri kita. Tapi kita merasa syukur bahawa kita berhampiran dengan KLIA. Kita bersepadanan. Kita juga berhampiran dengan pelabuhan Port Klang. Kita juga boleh terus akses ke pelabuhan Johor Bahru. Kita terus boleh ke pelabuhan, mana-mana pelabuhan. Sama ada kalau di sebelah timur ini, kita boleh ke pelabuhan Port Kuantan. Jadi itu bukan menjadi halangan untuk kita terus membangkit. Kerana kita mempunyai perhubungan yang baik. Dan itulah saya rasa bahawa keutamaan akan datang kerajaan persekutuan harus menyediakan satu koridor di antara Melaka, Negeri Sembilan dan Lembah Kelang. Supaya koridor ini akan bangunkan negara kita dengan lebih cepat lagi. Dan saya yakin dengan pelaburan-pelaburan yang memasuki Negeri Sembilan dalam tempoh 5 tahun ini amat baik. Average-nya 5 bilion setahun. Dan yang terakhir kita capai 8.9 bilion. Walaupun kita tidak ada koridor, kita tidak ada apa, tetapi ini merupakan satu perkara yang harus diberi perhatian oleh kerajaan persekutuan untuk terus meningkatkan infrastruktur. Tadi kita cerita lebuh raya baru Madani. Itu kalau menjadi kenyataan akan memendekkan perjalanan daripada sejam setengah kepada setengah jam saja. Daripada Serting ataupun Bandar Jempol kepada Seremban. Jadi ini akan lebih memberi satu peluang yang baik. Kerana kita tahu sebahagian besar pantai atau kawasan di Jempol itu adalah kawasan pertanian. Kawasan pertanian, pengeluar sawit, pengeluar getah. Jadi dengan adanya lebuh raya itu mungkin akan ada industri-industri hiliran, kilang-kilang baru yang boleh dibina di Jempol pada masa akan datang. Ya. Saya tertarik dengan itu juga tadi. Bila pertambahan penduduk berlaku, penduduk daripada sejam setengah boleh jadi setengah jam. Jadi penduduk mungkin akan memilih untuk tinggal di kawasan-kawasan sebegini. Dan WB juga sebut tadi tentang rumah mampu milik, rumah harapan rakyat. Ada yang harapan rakyat ni berharga 85,000. Rumah mampu milik 80,000. Bagaimana 80,000 rumah dengan 3 bilik saya baca sini 3 bilik, 2 bilik air boleh dibina dengan harga 85,000. Saya itulah belum memanglah agak-agak itulah inisiatif. Kita buat inisiatif ini dengan kebijaksanaan, dengan kesungguhan. Memang peringkat awal itu kita agak terkesan sedikit apabila rumah ini yang kita mula buat untuk harga RM75,000 saja. Dengan keluasan sebegitu, kita ada konsultan kita yang kata boleh buat 75. Tiba-tiba harga barang naik. Dan hari ini kita bagi kepada kontraktor-kontraktor untuk siapkan projek-projek kita. Kita bagi 5 rumah untuk RM85,000 dengan 5 biji untuk mereka siapkan segera. Dan mereka bayar RM80,000. Untuk fasa pertama dulu, rumah mereka berharga RM82,000, mereka bayar RM70,000. Walaupun sebab kita ketika peringkat awal itu menganggarkan rumah mereka hanya RM80,000, tetapi kontraktor terpaksa siapkan dengan kos tambahan RM2,000. Tak apa, kita yang penting rakyat dapat perumahan. Kita siapkan 5 juta tahun pertama, tahun kedua 5 juta, tahun ini 5 juta, ditambah dengan 5 juta daripada Baitul Mal.
dan Baitul Mal akan bantu mereka yang di Negeri Sembilan yang keadaan miskin tegar untuk ada rumah. Jadi ini antara usaha kita dan kita nak pastikan bahawa dengan 10 juta itu mereka ada rumah di kampung, mereka boleh bangunkan kawasan-kawasan kampung mereka sendiri. Kita duduk bandar, tak boleh bangunkan kampung. Kalau kampung terus ditinggalkan, dia akan terbiar kosong dan pastinya tidak menarik perhatian. Jadi hari ini kita nak supaya masyarakat kampung juga diperkasakan. Kita nak orang kampung balik kampung, bangunkan kampung mereka, khususnya anak muda. Kerana kita tak nak suasana keadaan tua dalam suatu kawasan itu mempengaruhi kehidupan mereka. Ada satu ketika dulu, satu masa ketika saya mengambil alih di Negeri Sembilan ini pada 2018 terdapat banyak rumah kosong dan rumah yang ditinggalkan. Tetapi hari ini alhamdulillah orang kampung yang Wan Tok Wan kita panggil sini, Tok Wan kita yang pindah di KL, pindah di Selangor, pindah di Seremban, pindah di Nilai, pindah di mana-mana tempat sekarang, semua nak balik kampung. Sebab kampung dah meriah, anak muda dah ada rumah. Anak muda nak balik sendiri, nak bola rumah mereka. Jadi itu antara faktor utama yang menggalakkan supaya lebih ramai lagi penduduk tinggal di Negeri Sembilan. Dan kita berharap bahawa penduduk Negeri Sembilan dapat kita tingkatkan dengan lebih bersasar, dengan lebih baik, dengan kemudahan infrastruktur jalannya, longkangnya kampung-kampungnya, diperindahkan landscape kampungnya. Jadi ini akan menarik ramai orang balik kampung. Jadi hari ini telah terbukti, sebahagiannya telah yang pencen di luar sana telah balik ke kampung balik, buat rumah. Jadi ini antara yang akan memeriahkan kampung-kampung kita semula dan saya yakin Negeri Sembilan akan lebih ramai penghuninya dalam tempoh 5 tahun akan datang. Alhamdulillah, insyaAllah itu. Dan yang terakhir ini sebab tu saya kata tuan-tuan kalau saya nak macam mana nak kata, nak sembang ni tak sempat, setengah jam ni tak cukup, nak terlalu banyak. Dia ada satu negori kita ni, satu surat khabar ni lah. Boleh scan. Boleh nanti scan, masukkan dalam dalam website lah. Dalam website, jadi banyak. Orang boleh baca sendiri. Boleh baca. Tapi terakhir lah YB. Ya. 5 tahun yang lalu mungkin tak cukup, tolak 2 tahun PKP. Ya. InsyaAllah ditakdirkan menang dan mentadbir semula, amin ya rabbal alamin. Apa perkara yang YB rasa YB nak sambung? Ya. Dan apa mungkin perkara yang nak ditambah lagi ataupun nak diperbaharui, nak diadakan lagi, memandangkan kita juga memegang federal sekarang ini. Silakan. Okey. Semua orang akan meninggalkan legacy masing-masing. Itu cita-cita mereka. Mereka nak buat bangunan ke, bagi saya apa yang penting adalah mengangkat martabat penduduk di Negeri Sembilan, khususnya dalam sektor ekonomi. Berpendapatan lebih baik, kita capai pendapatan melebihi pendapatan pusat akan datang. Tempoh 5 tahun itu saya akan gunakan untuk pastikan bahawa penduduk Negeri Sembilan boleh berada lebih tinggi daripada paras per kapita persekutuan. Jadi kita lebih tinggi. Sekarang kita di bawah sedikit daripada per kapita persekutuan. Ini kerana apa? Kerana saya melihat bahawa walaupun kita berada di bawah sedikit per kapita persekutuan, tetapi hari ini saya melihat bahawa penduduk Negeri Sembilan dapat dalam hidup dalam keadaan yang harmoni, dalam keadaan yang cukup selesa. Walaupun orang duk cerita barang naik, kadang-kadang saya terfikir barang apa yang naik. Sebab orang di Negeri Sembilan hari ini dia tidak merasa, tidak terasa terkesan sangat. Mungkin ada sebahagian kecil akan terkesan kerana kita memang ada miskin tegar, tetapi bilangannya agak terkawal. Mereka agak terkawal. Jadi kita harap bahawa dengan peningkatan hasil negeri, peningkatan per kapita penduduknya, pendapatannya baik, banyak industri dibuka, peluang pekerjaannya banyak, rakyatnya makin bertambah tinggal di Negeri Sembilan, orang Negeri Sembilan batah balik duduk di Negeri Sembilan, ini akan meningkatkan lagi kuasa rakyat Negeri Sembilan, kuasa beli, yang akhirnya pembangunan Negeri Sembilan dapat dipercepatkan pada masa akan datang. Dan saya juga ingin melihat bahawa bukan sahaja di Seremban, bukan hanya di Port Dickson, bukan hanya di Nilai, bukan hanya di Sendayan,
tetapi di seluruh Negeri Sembilan. Sama ada industri pertaniannya, industri pembuatannya, semua industri, sama ada pelancongannya, segalanya berjalan dengan baik mengikut perancangan kita yang akhirnya manfaat itu dapat terus kepada rakyat di Negeri Sembilan. Yang kita nak lihat adalah rakyat Negeri Sembilan yang sejahtera, rakyat Negeri Sembilan yang harmoni, rakyat Negeri Sembilan yang berjaya, dan akhirnya kita dilihat sebagai negeri yang berjaya. Bukan sahaja dalam sektor tertentu, tapi di semua sektor yang akhirnya kita mendapat keberkatan, mendapat kemakmuran yang berkekalan. InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Itu dia tadi tuan-tuan. Bersama dengan saya Tok Min kita, mantan Menteri Besar Negeri Sembilan, yang saya mendapat rasa sendiri walaupun saya orang luar kan. Tapi saya selalu berkunjung ke Negeri Sembilan daripada awal dahulu sehingga sekarang. Bagaimana perubahan dia dari segi pendapatan, dari segi harga rumah sebenarnya sendiri. Dulu jauh, terlalu jauh berbanding dengan Selangor. Tapi sekarang catching up, kita kata. Tak terlalu mahal, tetapi maksudnya dari segi property pun dah mula meningkat. Nilai itu ada, penduduk makin ramai, permintaan itu ada, menyebabkan ekonomi semakin meningkat. Terima kasih Tok Min. Terima kasih kerana bersama dengan saya. Terima kasih Iswadi kerana jemput saya pada malam ini, dan saya ucapkan selamat berjaya kepada tim ini untuk menyampaikan maklumat yang tepat, maklumat yang berguna kepada masyarakat, terutamanya kepada pengundi-pengundi. Pilihlah dengan bijak. Terima kasih. Okey, undi Tok Min di Sikamat calon nombor 2. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Selamat malam. Assalamualaikum. Yang penting lawan tetap lawan. Lawan sampai Menang. Terima kasih. Assalamualaikum.